forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan Hamzah. Apa Hamzah cakap? Sampai saja pelangai saya terus minta Panadol, kata Hamzah. Lebih cerita sikit, bentung kelan jalan ke pelangai menyebabkan Ketua Bangkang Datuk Seri Hamzah Hazri meminta Panadol sebaik saja tiba di kawasan tersebut. Hamzah yang juga Setiausaha Agung Pakatan Nasional berkata pengalaman pertama kali jejak kaki di pelangai dengan keadaan jalan yang pusing-pusing menyebabkan berasa tidak tahan. Okey tuan, mari kita dengar analisis dua pelangai daripada Datuk Kamal Amir dan respon daripada beliau terhadap kenyataan Hamzah. Okey Juk, kita di akhir kita komen macam biasa. Abdul Hamid dia kata tak cari Panadol ke masa ke pelangai temporary. Saya kadang-kadang bila saya mendengar kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, saya kata kalau keadaan begitu seolah menghina penduduk. Ini saya kata kadang-kadang mereka boleh bercakap, tapi janganlah sampai mengecikkan hati penduduk. Jadi seolah-olah orang yang tinggal di kawasan pelangai itu nak balik kampung pening kepala. Jadi kerana jalan bengkak-bengkok, saya tak rasa begitu. Memanglah ada jalan sedikit sebelum sampai ke dataran tu daripada Pekan Karak. Dia tak jauh mana pun, saudara. Memanglah jalan-jalan dulu, saudara. Tapi bila kata saya, bila sampai sini, saya cari Panadol, saya pening kepala. Dalam hati saya kata, kalau dah pening kepala, buat apa datang? Jadi saya jadi Kenyalang Utara dia kata, kami rakyat semua boleh fikir masalah ya, tapi orang kaya, tapi kaya kami yang golongan B40 ni hanyalah keadaannya. Sebab itu Adil Lucun dia kata, kenapa tak angkat Tun Dr. Mahathir jadi Muslidur Ampas? Bagi saya, sedangkan nak suruh jadi jadi calon di parlimen Kemaman pun bertolong-tolong, dia kata tak ada keputusan dan sebagainya. Dan bagi saya lihat bila hadir kawasan itu, janganlah menghina tempat itu. Dan paling penting sekali, jangan kita menebarkan fitnah, mengata, maki hamun. Warga Felda di kawasan pelangai, saya lihat mereka adalah terdiri daripada warga cinta damai, saudara. Tinggal 2 hari lagi. Pengundian akan diadakan bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri Pelangai. Cuma dari awal saya katakan, kalau datang ke Pelangai, jangan buat perangai. Dalam tempoh 2 hari ini, nampak gayanya masing-masing parti yang bertanding, iaitu calon daripada Parti PAS dan UMNO Barisan Nasional, maka para pengempen mereka masuk gear 5, gear 6 sekarang ni, saudara. Dan tiba-tiba dalam keadaan masuk gear tu, macam-macam cerita lah. Sama ada cerita benar, cerita bohong, fitnah dan sebagainya. Sebagaimana yang berlaku apabila parti pembangkang mengatakan bakal ada berlaku lompat parti di Pahang kalau calon mereka menang. Kalau Kasim Samad menang pilihan raya nanti, maka adanya adun daripada UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang melompat, katanya. Jadi sebab itu, menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, dia kata kesemua 15 ahli parlimen, itu ahli Dewan Undangan Negeri Pahang daripada Barisan Nasional, pilihan raya dulu kita ada 15 kursi, 15 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang tak? Minum sikit. Kadang-kadang tersedak, saudara. Salam, saudara Ramzul. Puan Salamiah Ahmad, saudara Kanda Zainal, saudara Abdullah. Begitu juga saudara Ad Dido. Dan menurut sekarang ini, kedudukan di Pahang, 15 ahli Dewan Undangan Negeri adalah datang dari Barisan Nasional. Sebab itu, menurut Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, dia kata kesemua 15 ahli Dewan Undangan Negeri Pahang telah pun menzahirkan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada kerajaan negeri di bawah pimpinannya. Datuk Wan Rosdi adalah sebagai pengerusi Barisan Nasional Pahang. Dia kata perkara itu dimaklumkan sendiri oleh kesemua adun BN semalam. Mereka semua memberi jaminan akan terus berdiri teguh dengan kerajaan yang ada pada hari ini
dan mereka menyokong kepimpinan saya. Jadi kata dia sebab ini sebagai mengulas kenyataan. Ada kenyataan pengerusi Perikatan Nasional Tasimuddin dalam ceramahnya di Felda Cemomoy, dia mendakwa ada kemungkinan adun daripada BN akan menyertai PN sekiranya gabungan itu menang pada PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai. Jadi komposisi yang membentuk kerajaan Negeri Pahang saat ini saya terdiri daripada 16 adun dari Barisan Nasional, 8 adun daripada Pakatan Harapan. Jadi 16 campur 8 ada 24. Itu belum termasuk lagi di Pelangai. Kalaupun di Pelangai itu calon kita tewas, masih lagi 16 campur 8, 24. Sementara Perikatan Nasional cuma punya 17. Kalau campur 1, 18. Jadi, mana mungkin mereka boleh menubuhkan kerajaan? Jadi, menurut Wan Rosdi, dakwaan Tasimuddin itu adalah satu bentuk fitnah yang bertujuan untuk mengelirukan dan menakutkan rakyat serta pengundi menjelang pilihan raya kecil Pelangai. Ini adalah satu budaya bagi saya yang tidak sihat. Sebagai ahli politik, katanya, kita sepatutnya cakap soal pengharapan dan kesejahteraan rakyat. Bukan dengan sentimen menakut-nakutkan rakyat dan membuat cerita yang bukan-bukan. Itu kata Datuk Seri Wan Rosdi, saudara. Dan sebab itu, saudara, memang hari ini, saya sebagaimana telahan saya, sebab itu saya balik awal, saudara. Sebab saya kata tak ada keperluan. Sebab saya melihat, saya dah pergi ke semua 13 kampung dan 3 buah gugusan Felda. Felda Cemomoy, Kemasul dan di kawasan Pelangai, saudara, dan Sungai Kemahal. Di kesemua kawasan Felda tersebut, bila saya berjumpa dengan penduduk, tidak mudah saya jumpa penduduk, kita buat solat di masjid. Bila saya solat bersama mereka, habis solat, ajak minum kopi, bertanya dengan mereka, dan mereka mengatakan tidak ada perubahan. Mereka akan kekal bersama dengan UMNO, Barisan Nasional dan pilihan kata ini. Dan sebab itu sekarang ni, saya nak cakap terus terang, saya dapat laporan, ada gambar-gambar kirim pada saya, boleh katakan kempen-kempen ceramah yang diadakan di Pelangai, saudara, tidak mendapat sambutan rakyat terhadap kempen-kempen Perikatan Nasional. Tak ada orang, saudara. Bangku lebih banyak daripada orang. Ada satu lagu tu saya tengok ni, orang yang hadir. Yang datang, saudara, bukan orang kaleng-kaleng, saudara. Yang datang tu ada yang berjawatan tinggi dalam parti PAS. Saudara, sebab calon kali ini calon daripada PAS. Yang datang tu, jadi mereka berkempen untuk memenangkan calon daripada PAS, saudara. Di atas pentas ada 3 campur 3, 6 orang di atas pentas, saudara. Di bawah lebih kurang dalam 24 orang. Lain kursi kosong, saudara. Kosong. Jadi artinya kempen untuk PAS di kawasan Dewan Undangan Negeri Pelangai ni memang tidak ada sambutan. Sebab itu PAS mengakui mereka mengalami agak sukar untuk menarik masyarakat setempat untuk hadir ke program ceramah politik yang dianjurkan sepanjang kempen pilihan raya sejak 23 September lalu, saudara. Susah Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin berkata ini kerana dia bagi alasan lah faktor geografi atau keberadaan Dun Pelangai yang jauh dari kawasan bandar. Pula dah saya kata jauh kawasan bandar. Macam mana? Saya pergi Kampung Sok, ramai tiap-tiap kawasan Felda tu ada sekurang-kurangnya 500 orang, saya. Pergi kawasan Felda Cemomoy, Felda Sungai Kemahal, saudara. Saya pergi di Felda Kemasul. Ada penduduk lebih kurang 500 peneroka dan pengundi sekitar dalam 2 ke 3 ribu. Bukan tak ada orang. Kalau dia kata mana yang, apakah dia merasakan bahawa kalau dipunggah ahli daripada luar masuk mungkin ramai, katanya. Sebab itu dia kata faktor geografi atau keberadaan Dun Pelangai yang jauh dari kawasan bandar. Artinya punggah orang lah tu. Bila tak boleh nak punggah orang, tak ramai orang. Jadi bagaimanapun katanya, dari sambutan, saya harus memberi laporan jelas. Katanya, bagaimanapun beliau melihat sambutan terhadap calon Perikatan Nasional, Kasim Samad, masuklah 5 urus diadakan agak memberansangkan. Itu harapan lah, saudara. Tapi dia beliau merasakan bahawa agak sukar untuk menggamit warga di Felda Pelangai untuk hadir dalam siri ceramah-ceramah umum mereka. Dan ini berlaku juga dalam 3 hari lepas. 4 hari lepas,
di bukan kawasan Felda, saudara, kawasan perkampungan bukan Melayu. Saudara di tempat durian tu, saudara, bila dia mengadakan pesta ini Tanglung, tak ada orang, budak-budak je ada, saudara. Jadi artinya kehadiran penceramah atau kempen-kempen Perikatan Nasional memang sepi, saudara. Sebab itu malam ini mereka akan menurunkan lagi, dan kabarnya malam besok kononnya ada grand finale. Cuma saya katakan dalam keadaan sekarang ni, apakah kalau berlaku hujan, maka hujan pula disalahkan, tak ada orang. Itu sebab dalam grand finale-nya malam besok, saudara. Sehingga jam 11.45 malam, daripada pukul 8 sampai 9.45 malam, Festa memang balun-membalun apa semua tu, masing-masing masuk gear lah. Itu gear terakhir, saudara, besok. Iaitu katanya bahawa mereka akan mengadakan grand finale malam esok, di mana yang akan hadir adalah Dr. Mahathir sendiri akan hadir. Kemudian Tan Sri Muhyiddin, iaitu ini Datuk Seri Yang Amat Hormat Datuk Seri Sanusi, dan Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau, serta pemimpin-pemimpin yang lain. Saudara, malam besok tentulah. Jadi Abdul Hamid dia kata tak cari Panadol ke masa ke pelangai temporari. Saya kadang-kadang bila saya mendengar kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, saya kata kalau keadaan begitu seolah menghina penduduk. Ini saya kata kadang-kadang mereka boleh bercakap, tapi janganlah sampai mengecikkan hati penduduk. Jadi seolah-olah orang yang tinggal di kawasan pelangai itu nak balik kampung pening kepala. Jadi kerana jalan bengkok-bengkok, saya tak rasa begitu. Memanglah ada jalan sedikit sebelum sampai ke dataran tu daripada Pekan Karak. Dia tak jauh mana pun, saudara. Memanglah jalan-jalan dulu, saudara. Tapi bila kata saya, bila sampai sini, saya cari Panadol, saya pening kepala. Dalam hati saya kata, kalau dah pening kepala, buat apa datang? Jadi saya jadi Kenyalang Utara. Dia kata, kami rakyat semua boleh fikir masalah ya, tapi orang kaya, tapi kaya kami yang golongan B40 ni, hanyalah keadaannya. Sebab itu Adil Lucun dia kata, kenapa tak angkat Tun Dr. Mahathir jadi Muslidur Ampas? Bagi saya, sedangkan nak suruh jadi jadi calon di Parlimen Kemaman pun bertolong-tolong. Dia kata tak ada keputusan dan sebagainya. Dan bagi saya lihat bila hadir kawasan itu, janganlah menghina tempat itu. Dan paling penting sekali, jangan kita menebarkan fitnah, mengata, maki hamun. Warga Felda di kawasan pelangai, saya lihat mereka adalah terdiri daripada warga cinta damai, saudara. Saya datang bertandang ke rumah mereka, dapat makan kuih, minum, dan satu kedai tu, kedai Puan Hamidah. Puan Hamidah, suami dia buat memperbaiki awat penggala dingin dan memperbaiki elektrik. Salah-salah lain, dia waktu saya sampai tu, lepas saya solat di masjid di kampung Felda Sungai Kemahal. Saya ingat lagi Puan Hamidah. Memang sedap masakannya, dia ada jualannya. Tapi hari Sabtu, hari Minggu, ini untuk penjelasan anda, warga Felda hari Sabtu, hari Minggu, kedai tak buka, saya. Dia cuma buka hari Isnin sampai hari Jumaat. Sabtu dengan hari Ahad, mereka rest. Macam kerja pejabat. Itu sebenarnya, saudara. Jadi kedai-kedai yang ada di kawasan Felda tu, kalau saudara nak pergi bertandang ke Felda, Sabtu Ahad tak payah fikirlah untuk makan di kedai. Kedai kopi pun tak buka. Tapi bila dia tahu kehadiran saya nak sampai, saya telefon dia, Puan, saya rasa nak buat live sekejap, nak pinjam tempat lah. Dia datang, dia gorengkan saya, saudara, kuih cempedak. Saya rasa betul, saya terasa tersentuh hati saya. Begitu murninya hati warga Felda. Dan menyambut tetamu dengan baik. Tapi bila tetamu datang, mereka berkempen dengan maki hamun, saya tidak nampak mereka akan rasa senang hati. Sebab itu satu cara yang salah apabila datang berkempen di kawasan pelangai itu dengan maki hamun. Mungkin malam besok mungkin lagi maki hamun lah, saudara. Sebab itu saya mendengar bahawa menurut Datuk Amiza Abu Adam. Datuk Amiza Abu Adam adalah calon yang dipilih oleh UMNO Barisan Nasional sebagai calon dalam bertanding kali ini menentang saudara Kasim Samad dari Parti PAS, dan Mahali Hislami bekas anggota pemuda UMNO dulu, dia bertanding bebas.
Tapi katanya pula sekarang ni saya nampak dia pun sudah give up. Sebab ceramah-ceramah calon bebas langsung tak ada orang. Memang langsung tak ada orang. Tak ada apa langsung. Dan sebab itu dia kata kalau gitu katanya penyokong saya kena sokonglah Perikatan Nasional. Tapi nama nak sokong UMNO ni tidaklah. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi berapa orang saja saudara. Jadi sebab itu Datuk Amiza Abu Adam dia kata siapa pun boleh datang ke kawasan Pelangai nak berkempen lah. Cuma satu saja permintaannya. Jadi dia kata jangan menyebarkan fitnah. Jangan buat perangai. Itu adalah sebagai respon apabila beliau mendapat tahu bahawa pemimpin pembangkang akan mengadakan ceramah meganya pada saat-saat akhir kempen malam besok. Macam saya kata tadi, malam besok Dr. Mahathir turun, tak jadi tak tahu. Tan Sri Muhyiddin turun, Dominic Lau dari Parti Gerakan turun. Sedangkan UMNO Barisan Nasional sudah lebih awal. Yang Muhammad Datuk Anwar Ibrahim sudah turun lebih awal. 3 hari lepas. Datuk Sri Zahid Hamidi dah 3 kali turun. Dan Datuk Sri Abang Mat Sabu dah 5 kali turun. Dan ceramah-ceramahnya memang dapat sambutan hebat. Memanglah saudara, kalau dalam satu ceramah, kalau sekadar dapat dalam 300-400, kena hebat lah tu di kawasan Felda sana saya. Tapi yang PAS ni saya boleh dikira dengan jari. Dan mereka sudah pun mula muak lah mendengar ceramah-ceramah yang dipenuhi dengan maki hamun dan sebagainya. Sebab itu dia kata, siapa pun, kata Datuk Amiza, sila datang, silakan. Jadi sekurang-kurangnya katanya bila mereka datang ramai, maka ekonomi Pelangai akan naik. Sebab masyarakat di sekitar Pelangai dapatlah menjana pendapatan. Alhamdulillah katanya. Boleh jual goreng pisang, boleh jual makanan. Kalau datang ramai itu, alhamdulillah. Memang pun saya ada satu kedai saya di hadapan Dewan Dataran Pelangai tu saya ada kedai tu sedap dia, makanannya adalah masakan daging salai, penuh kedai tu. Jadi itu juga merupakan sebagai imbuhan. Malahan sepanjang musim kempen ini homestay, sebab sekitar kawasan Pelangai tak ada hotel. Jadi orang yang memiliki rumah sewa ataupun homestay penuh saudara. Dan ada yang terpaksa sewa sebulan untuk mendapat booking yang baik, harga yang baik. Dia kata sebulan tak apalah. Kalau satu hari sewanya RM250, kalau sebulan bayangkan itu pendapatan tambahan bagi warga Felda. Jadi sebab itu kata saudara pada Datuk Amiza, datanglah. Cuma jangan bawa fitnah. Sebab yang penting pengundi luar harus faham bahawa mereka selepas mengundi, mereka akan balik. Dia akan meninggalkan warga di Felda. Apakah mau diizinkan mereka berbalah sama sendiri? Itu yang dizahirkan oleh calon UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saudara, begitu juga Ketua Pemuda UMNO Pahang, Saudara Muhammad Kamil Ibrahim. Dia kata berdasarkan pemerhatian dibuat sepanjang kempen pelarian kecil di DUN berkenaan, kata-kata pengundi tidak akan melayan kempen ceramah yang disalut dengan maki hamun. Itu katanya. Ini kata Ketua Pemuda. Memanglah saudara, saya tidak nafikan kenyataan Ketua Pemuda telah memihak pada calon UMNO. Tetapi bagi saya itu realitinya. Sebab saya pun berada di sana melihat. Saudara Osman Ahmed Husin, terima kasih. Saudara Edi Tahir takut juga yang turun ramai-ramai itu buat perangai. Lebih-lebih lagi gendut utara. Saya tak tahulah saudara. Cuma saya mengharapkan orang kata berpada-padalah berkempen ni. Anda semua turun ke Pelangai. Turun adakan ceramah mega kononnya. Penuh dengan caci nista dan sebagainya. Mungkin rakyat ada yang terpengaruh, ada yang tak terpengaruh. Kemudian anda balik. Anda akan meninggalkan kesan fitnah, cacian, hamburan kata-kata kepada warga yang selama ini damai dan tenang. Saya melihat sebenarnya saudara, bahawa Pelangai adalah desa yang tentram. Rakyat berbilang kaum. Dan dia bersebelahan dengan kawasan Negeri Sembilan. Sebelah saja saudara. Kawasan Datuk Jalaluddin. Ya saudara? Di Jempol, saudara. Jadi bila saya melihat kawasan itu, warganya mereka hidup aman damai. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dalam keadaan itu saya merasakan bahawa kehadiran kita sebagai orang luar ni disambut dengan penuh kemesraan. Dan warganya warga berbudaya Melayu saudara.
Datang ke rumah macam saya kata tadi lah, kedai Puan Hamidah. Saya pergi saudara, dapat goreng cempedak percuma. Dan dia pula kelam kabut buat masak laksa. Saya rasa, bila saya kata, okey, berapa? Sebab ini kedai, saya nak bayar, dia tak mahu. Hari Sabtu, kami tidak berniaga. Jadi begitulah terasanya hati. Kalau anda, mereka yang datang, menabur fitnah, maki hamun dan sebagainya, apakah anda mau menggalakkan bahawa rakyat di situ berpecah belah? Itu gambarannya, saudara. Sabariah Maisa, kenapa dia berkata tak nampak Datuk Zahid 3 kali turun, saudara? 3 kali dia turun. Menangani. Datuk Anwar Ibrahim, Datuk Seri Wan Azizah ada. Tapi kalau mereka kata tak nampak tu, artinya itulah antara ciri-ciri fitnah. Saudara. Sudah Mansur Wahab, malam besok standby. Banyak telur tembelang. Siapa cakap temberang? Saya tidak menggalakkan begitu, saudara. Jangan jadikan suasana pilihan raya kita dengan suasana yang tak baik. Cuma saudara, Puan Hamidah Abdul Hamid, sempena PRN ni, rezeki warga Pelangai meningkat. Benar saudara, itu keadaannya saudara. Kita tengok komen saya lah tuan-tuan, insya-Allah lah. Pada esok hari untuk pengundian Dom Pelangai ni, saya rasa insya-Allah Barisan Nasional dan Kerajaan Berdoa akan menang di sana. Kita sama berdoa supaya kemenangan akan berpihak kepada Kerajaan Perpaduan dan tidak dimenangi oleh PN, kerana kalau dia orang menang, riuh sekampung. Walau menang satu Dun saja, macam dia orang menang satu Malaysia. Okey, mari terus menyokong Kerajaan Perpaduan dan PN Ibrahim. Assalamualaikum.